Objektif kajian ini adalah pertama, untuk memahami konsep budaya hedonisme. Yang kedua, untuk mengenal pasti faktor berlakunya budaya hedonisme. Dan terakhir sekali, untuk mengkaji cara mengatasi budaya hedonisme. Metodologi yang digunakan untuk kajian ini adalah kajian kualitatif, di mana kami membuat beberapa pelajar dari berbagai kelompok umur dan latar belakang. Kami juga menggunakan penyediaan kajian yang sedia ada seperti artikel dan jurnal bertulis yang terdapat di laman web sebagai sumber rujukan tambahan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya hedonisme membawa maksud pegangan hidup yang mengutamakan keseronokan atau kesenangan hidup. Pandangan hidup hedonisme menganggap bahawa masyarakat akan menjadi bahagia ketika mereka mencari kebahagiaan sebanyak mungkin tanpa menghiraukan perasaan-perasaan yang sejajar dengan kesakitan. Berdasarkan etimologi pula, kata hedonisme diambil dari bahasa Yunani hedonismos, dari akar kata hedone yang bermaksud kesenangan. Fahaman ini menjelaskan apa sebenarnya yang memuaskan keinginan manusia dan apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan itu sendiri. Seterusnya, saya akan mengulas tentang isu semasa yang berlaku baru-baru ini serta yang sering berlaku akibat daripada budaya hedonisme. Jika kita perhatikan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, banyak konsert-konsert yang telah diadakan di Malaysia yang menjemput artis-artis antarabangsa dan salah satunya adalah konsert Good Vibes Festival yang diadakan di Sepang. Konsert tersebut telah mengundang kumpulan The 1975. Dalam hal ini, konsert tersebut telah mengundang kecaman dan kemarahan ramai pihak akibat daripada ucapan dan perilaku buruk vokalis kumpulannya yang bercumbu dan menghina undang-undang LGBT di Malaysia. Okey, konsert-konsert seperti ini perlulah dihentikan kerana ianya dapat memberi kesan dan pengaruh negatif dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan golongan muda, seperti pengambilan alkohol berlebihan dan tingkah laku seksual rambang. Selain itu, kita juga tahu bahawa dalam suasana konsert, persepsi kegembiraan dan keseronokan tanpa had sering ditekankan di mana ia berkait dengan gaya hidup hedonistik. Sekarang saya akan teruskan dengan menerangkan faktor yang menyumbang kepada penularan budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Faktor yang pertama ialah pengaruh media massa. Seperti yang kita ketahui, media massa sama ada media cetak atau media elektronik ialah teknologi yang sangat pantas dalam menyampaikan maklumat. Jadi, ia sering menjadi medium yang terkuat dalam penyebaran budaya hedonisme kerana ia memiliki akses yang meluas kepada audiens, terutama remaja. Media massa seperti televisyen mempunyai keupayaan untuk menyajikan sebarang bentuk cerita atau iklan tanpa sebarang sekatan. Jika kita perhatikan sekarang, platform ini cenderung untuk memaparkan cerita atau iklan yang kadang-kadang tidak sepatutnya ditonjolkan kepada orang ramai. Misalnya, ia memaparkan cerita yang mempunyai aksi atau perilaku yang dianggap memberi keseronokan dan kepuasan, tetapi sebenarnya tidak baik bagi orang ramai, terutamanya remaja. Aksi atau perilaku yang sering dipertonton di media massa adalah seperti berfoya di kelab malam, minum arak, pergaulan bebas dan banyak lagi. Apa yang lebih membimbangkan, remaja yang kurang pengetahuan tentang ilmu agama lebih mudah terikut dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahawa perbuatan itu tidak salah sama sekali kerana tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan keseronokan semata-mata. Walaupun mereka ini sedar yang perbuatan tersebut sangat ditentang oleh agama Islam. Bukan itu sahaja, media massa juga sering memberi informasi tentang kehidupan selebriti yang sering menunjukkan gaya hidup barat seperti berpesta yang diumpamakan sebagai kebahagiaan hidup mereka. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa media massa merupakan platform yang sangat kuat dalam penyebaran budaya hedonisme dan jika tidak dikawal, ia akan memberi kesan buruk kepada remaja dan seterusnya kepada masyarakat. Faktor seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Dalam hal ini, rakan sebaya memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri remaja serta sepanjang tempoh perkembangan diri, terutamanya rakan sebaya yang akrab dengan kita. Rakan sebaya yang akrab juga sering menggantikan peranan ibu bapa kita sekiranya ketiadaan mereka. Oleh itu, tidak hairanlah jika remaja mudah terikut dengan tingkah laku atau perbuatan rakan sebaya mereka. Namun demikian, ianya tidak menjadi masalah jika perkara yang dilakukan ialah sesuatu yang positif dan baik.
Jika rakan sebaya mempamerkan atau mempromosikan gaya hidup hedonistik seperti berpesta, kepuasan segera atau penekanan kepada keseronokan tanpa mengambil kira kesan buruk yang bakal berlaku, remaja cenderung untuk terpengaruh dan meniru perilaku tersebut untuk menyesuaikan diri dan mendapat penerimaan sosial dalam kumpulan mereka. Contoh tingkah laku buruk yang biasa dilakukan oleh remaja ialah dengan mengambil dadah sebagai cara mendapatkan keseronokan dan kebebasan selepas penat belajar. Dalam hal ini, kita semua tahu bahawa pengambilan dadah dengan sengaja dan secara haram sangatlah bahaya untuk kesihatan diri dan merupakan satu bentuk kesalahan yang boleh dikenakan hukuman penjara. Selain itu, perbuatan lain seperti melakukan seks bebas dan pesta tanpa kawalan untuk mendapatkan keseronokan dunia. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa amatlah penting bagi seorang individu untuk memilih rakan yang baik yang dapat menjadi sokongan yang kuat dan membantu untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Faktor ketiga ialah faktor kurang pendidikan agama. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin masa depan kehidupan seseorang, kerana dengan adanya ia menjadi pendamping, maka ilmu yang diterapkan dapat membentuk perjalanan kehidupan dengan lebih cemerlang. Oleh itu, budaya hedonisme yang sekarang telah melanda minda generasi muda telah diakibatkan dengan kurangnya asas moral, sivik dan agama dalam sistem pembelajaran sekarang. Dalam konteks ini, semoden apapun sesebuah negara atau masyarakat, agama tetap akan digunakan dalam apa jua keadaan dan tentu menjadi langkah dalam membendung penyakit dari pelbagai peradaban yang kelak akan muncul. Seperti tingkah laku hedonistik yang sekarang telah mendampingi masyarakat muda, ianya berlaku kerana kurang akan ilmu agama yang diterapkan dalam diri. Akibatnya, dengan kurang ilmu agama dalam diri, maka senanglah seseorang itu terjerumus dalam kehidupan yang berpaksikan budaya hedonisme. Faktor yang terakhir ialah didikan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan anak-anak dengan menunjukkan tingkah laku dan pengaruh yang positif terhadap mereka. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuinya. Tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam membimbing anak-anak adalah salah satu tugas yang berat kerana mereka perlu bijak dalam memilih kaedah yang bersesuaian supaya proses pendidikan dan pembinaan akhlak sempurna. Jika didikan negatif telah diterapkan, maka negatiflah juga keputusan yang akan didapati. Maksudnya di sini, ajaran atau perlakuan ibu bapa yang tidak baik dan telah dilihat oleh anak-anak dapat menjadikan mereka terikut-ikut akan didikan tersebut. Oleh itu, jikalau ibu bapa mengamalkan budaya hedonisme ini di dalam sebuah keluarga, maka anak-anak juga turut terjerat sekali dengan budaya tersebut. Orang tua yang secara konsisten menjadikan kepuasan peribadi, hiburan, dan kenikmatan sebagai salah satu prioriti dalam kehidupan mereka mendorong budaya hedonisme dalam diri anak-anak. Mereka lebih cenderung menjalani kehidupan mewah yang penuh dengan kesenangan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau tanggungjawab. Sebagai contohnya, ibu bapa yang membiarkan anak-anak mereka menonton konsert, keluar hingga lewat malam, dan membiarkan mereka terjerat dalam pergaulan bebas atas alasan anak-anak boleh menjaga diri dan batas. Kesimpulannya, anak-anak akan memandang enteng dan tidak kisah akan budaya hedonisme yang telah mereka ikuti kerana bagi mereka, ibu bapa juga melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabila binti Nurizan. Jadi hari ini saya akan meneruskan perbincangan dengan kesan negatif pengaruh budaya hedonisme terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Dari aspek individu terdapat dua kesan negatif pengaruh budaya hedonisme, iaitu yang pertama adalah pengaruh budaya hedonisme ini boleh mendorong seseorang individu itu untuk mempunyai sifat individualistik. Individualistik ini adalah satu sifat yang tidak bagus kerana ia bersifat mementingkan diri sendiri. Jadi seseorang yang bersifat individualistik ini, mereka akan memikirkan tentang diri mereka terlebih dahulu sebelum memikirkan keadaan sekeliling ataupun masyarakat sekeliling. Jadi, seperti yang kita tahu, budaya hedonisme ini menekankan kebahagiaan dan kenikmatan pribadi sebagai tujuan utama akan sesebuah kehidupan.
dan ini boleh mencipta dinamik yang menyokong kepada tingkah laku individualistik. Jadi seseorang yang pengaruh dengan budaya hedonisme, mereka akan mementingkan keseronokan diri sendiri dan menjadi seorang yang bersifat individualistik. Yang kedua, kesan negatif terhadap individu adalah pengaruh budaya hedonisme telah menyebabkan seseorang individu itu mengalami keruntuhan akhlak. Hal ini berlaku kerana apabila seseorang individu itu mula terjebak dengan dunia hiburan tanpa batasan, mereka akan mula mempunyai minat yang terlebih dalam terhadap seseorang artis ataupun mereka akan mula meminati konsep seperti K-pop. Jadi, apabila mereka mula mengikuti konsep tersebut, mereka akan mula mengabaikan syariat Islam yang menetapkan bahawa setiap hiburan yang dilalui oleh umat Islam itu haruslah mempunyai batasan. Jadi, mereka yang mula terjebak dengan dunia hiburan tanpa batasan, mereka akan terus berseronok dalam hiburan tersebut tanpa memikirkan bahawa setiap hiburan yang ditayangkan itu telah menayangkan unsur-unsur yang tidak baik seperti unsur LGBT. Jadi perkara ini boleh menyebabkan individu itu merasakan bahawa LGBT itu adalah perkara yang biasa sahaja kerana mereka mula terjebak dengan budaya hedonisme terhadap hiburan yang tanpa batasan. Dari aspek masyarakat, terdapat dua kesan negatif pengaruh budaya hedonisme, iaitu yang pertama adalah pengaruh budaya hedonisme ini telah menyebabkan sesebuah masyarakat itu mula hilang peradaban, terutamanya dari segi pemakaian dan juga pertuturan. Hal ini berlaku kerana apabila sesebuah masyarakat itu mula terdedah dengan teknologi kini yang menyebabkan mereka terdedah kepada media sosial. Apabila mereka terdedah dengan media sosial, mereka akan melihat trend-trend terkini di barat, iaitu seperti trend pemakaian skirt pendek dan pemakaian yang mencolok mata. Mereka akan mula mengikuti trend tersebut kerana mereka menganggap bahawa trend tersebut boleh mendapatkan populariti dan nama. Jadi apabila mereka mengikuti trend tersebut, mereka akan mula berpakaian tidak sopan yang menyebabkan hilangnya peradaban Melayu, iaitu Melayu kita amat mementingkan cara pemakaian yang sopan. Jadi apabila masyarakat mula mengikuti trend terkini, mereka akan semakin hilang kesopanan dalam cara pemakaian. Dari segi pertuturan juga, mereka apabila mereka sering melihat filem-filem barat dan drama daripada barat, mereka akan mula bercakap kasar dan bertutur tidak sopan kerana mereka mula terikut dengan filem-filem tersebut. Kesan negatif kedua dapat dilihat melibatkan masyarakat adalah pengaruh budaya hedonisme telah menyebabkan berlakunya peningkatan masalah jenayah sosial dalam kalangan masyarakat dari tahun ke tahun. Untuk pengetahuan, jenayah sosial ini dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan masalah etika dan moral individu. Sebagai contoh masalah sosial yang sering berlaku dalam remaja dan belia kini adalah mereka menjadikan trend menghisap vape ataupun rokok elektronik itu sebagai trend yang biasa di Malaysia. Jadi hal ini akan memberi kesan yang buruk kerana mereka akan ketagihan untuk menghisap vape dan rokok elektronik yang akan menyebabkan berlakunya kemerosotan kepada kesihatan mereka. Seterusnya adalah pergaulan bebas juga merupakan salah satu masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat Malaysia. Jadi pergaulan bebas tanpa had ini akan menyebabkan berlakunya perkara seperti seks bebas, jenayah seksual dan juga berlakunya kes pembuangan bayi. Akhir sekali, terdapat dua kesan negatif pengaruh budaya hedonisme terhadap negara, iaitu yang pertama adalah pengaruh budaya hedonisme ini mampu menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam keharmonian dan kesejahteraan negara. Hal ini kerana apabila masyarakat ataupun individu bersifat individualistik, iaitu mementingkan diri sendiri dan kerana terpengaruh dengan budaya hedonisme, mereka akan mula hilang perpaduan antara satu sama lain. Memandangkan di Malaysia ini terdapat pelbagai kaum, jadi sepatutnya rakyat Malaysia haruslah menjaga perpaduan antara satu sama lain untuk mengelakkan berlakunya perbalahan antara kaum ataupun perbalahan sesama masyarakat. Yang kedua, kesan negatif pengaruh budaya hedonisme terhadap negara adalah ia boleh menyebabkan berlakunya masalah gangguan ekonomi terhadap sesebuah negara. Pengaruh budaya hedonisme ini boleh menyebabkan potensi kemiskinan dan ketaksamaan sosial berlaku dalam negara.
Hal ini demikian kerana apabila individu ataupun masyarakat terlalu mengejar keseronokan dan kebahagiaan tanpa had, ia boleh memberi kesan ekonomi yang negatif, terutamanya jika ia mengakibatkan perbelanjaan yang tidak terkawal dan terlalu berlebihan. Ini juga boleh menyumbang kepada kemiskinan dan ketidaksamaan ekonomi yang seterusnya boleh mewujudkan ketidakstabilan sosial dan juga politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idila Akila binti Mat Sabri. Ini bahagian saya untuk pembentangan slide ini. Cara mengatasi hedonisme. Budaya hedonisme ini perlu dititikberatkan dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi budaya hedonisme ini. Pertama, dari segi pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengetatkan lagi undang-undang bagi penggunaan media massa. Sebagai contoh, menetapkan ibu bapa untuk mengawasi penggunaan internet bagi kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Hal ini akan mengurangkan budaya hedonisme ini dari berleluasa. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan mestilah membuka peluang mewujudkan penyebaran ilmu melalui media massa oleh orang awam seperti media berunsur keislami supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan meneguhkan lagi keimanan. Seterusnya, pihak kerajaan mestilah meningkatkan sistem pendidikan dan latihan moral di setiap institusi dan perkhidmatan awam di negara ini. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlu menegaskan kepada setiap institusi dan perkhidmatan awam dengan mewajibkan solat secara berjemaah dan berpakaian menutup aurat sepanjang berada di tempat tersebut. Hal ini serba sedikit akan memberi impak yang berpanjangan dalam diri remaja kerana mengamalkan sistem berilmu, beriman dan beramal. Seterusnya, yang kedua, peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ini penting untuk menangani budaya hedonisme dalam kalangan remaja pada masa kini. Ibu bapa perlu tegas dalam mendidik ilmu agama kepada anak-anak sebagai contoh solat. Solat ialah kewajipan untuk orang yang beragama Islam kerana solat itu ialah tiang agama dan solat juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu bapa perlu memerhati dan mengingatkan kepada anak-anak tentang solat. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga dibolehkan untuk memberi hukuman sebagai pengajaran kepada anak-anak bagi menerapkan betapa pentingnya menunaikan solat. Hal ini kerana jika seseorang itu mendekatkan diri dengan Allah, maka sudah pasti mereka tidak akan berseronok dengan duniawi kerana mereka akan mengetahui bahawa dunia itu tidak kekal, malah ia adalah perjalanan ke akhirat. Seterusnya, ibu bapa perlu juga menjadi role model kepada anak-anak. Ini bermaksud ibu bapa ialah contoh yang sangat mudah diikuti oleh anak-anak kerana ibu bapa ialah orang yang rapat dengan anak-anak. Dengan itu, jika ibu bapa tidak mahu anak mereka berpakaian seksi, ibu bapa perlulah menutup aurat ketika keluar ke tempat awam dan melarang tegas jika anak-anak mendedahkan auratnya di khalayak ramai. Hal ini kerana jika orang tua ingin anaknya berperilaku baik, maka mereka sendirilah yang harus berperilaku baik. Anak-anak memperhatikan dan meniru tindakan orang tuanya, bukan hanya apa yang mereka katakan. Akhir sekali, kesimpulannya, mengatasi budaya hedonisme memerlukan peralihan ke arah kehidupan berasaskan nilai, menekankan pendidikan, kesedaran dan hubungan sosial, menggalakkan gaya hidup yang seimbang, mencabarkan penggunaan dan mempromosikan ekspresi budaya adalah langkah penting dengan memupuk masyarakat yang menghargai kesejahteraan jangka panjang berbanding kepuasan segera. Kita boleh mencipta cara hidup yang lebih memuaskan dan mampan. Mengatasi budaya hedonisme memerlukan pendekatan holistik dan sinergistik.
dengan menangani tingkah laku individu, nilai masyarakat dan pengaruh sistemik. Kita boleh membuka jalan ke arah cara hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Perjalanan ke arah mengatasi hedonisme ialah proses rumit yang memerlukan komitmen yang berterusan, tetapi ganjarannya terletak pada penciptaan masyarakat yang menghargai nilai berkekalan, hubungan bermakna dan tujuan yang mendalam. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.